Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini bertemu dan menyambung semula kelas bulanan kita. Dan pada malam ini insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan cuba memahami dan mendengar huraian dan tafsir daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah tidak panjang, ada lebih kurang 13 ayat. Pada juzuk yang ke-28, surah ini diturunkan di Madinah, ataupun kita boleh sebut surah Madaniyah. Kalau tuan-tuan biasa dengar surah-surah di dalam Al-Quran dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah, ataupun lebih tepat diturunkan sebelum daripada hijratul Rasul. Bahagian yang kedua ataupun jenis yang kedua Madaniyah, surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ada manfaatnya kita tahu, ada manfaatnya kita belajar tentang jenis-jenis surah ini. Yang diturunkan di Madinah ataupun selepas daripada peristiwa hijrah dikenali dengan Madaniyah. Surah Al-Mumtahanah diturunkan di Madinah, yang mana surah ini kalau kita tengok ada ciri-ciri, ada tanda-tanda dia merupakan surah Madaniyah. Antaranya, surah ini dimulakan dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah satu daripada sifat Madaniyah. Mana-mana surah yang dimulakan dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, apa makna amanu? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, harfun nida, seruan, wahai. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman merujuk kepada Madinah, fasa zaman Madinah. Kerana fasa Makkah ataupun Makkiyah 13 tahun, 10 tahun Nabi di Mekah, manusia masih belum beriman. Sebab itu ayat-ayat Mekah ayyuhan nas, dia tak panggil orang beriman, pasal tak beriman lagi. Tapi Madinah orang dah beriman. Sebab itu ayat ini dimulakan dengan Ya ayyuhalladzina amanu.
wahai orang-orang yang beriman. Dia panggil. Allah Azza wa Jal panggil, wahai orang-orang yang beriman. Merujuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sangat penting untuk kita fahami. Okey tuan-tuan. Okey. Sekarang kita tengok sedikit apabila kita belajar tafsir atau kita belajar ulum Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan memahami Al-Quran, bila bercakap tentang surah ataupun ayat, kita kena tahu antara benda yang penting sababun nuzul ataupun asbabun nuzul, asal usul, latar belakang diturunkan ayat ini berkaitan dengan peristiwa apa. Kerana dengan memahami sababun nuzul, sebab ayat ini diturunkan, kita akan memahami latar belakang cerita. Bukan semua ayat ada sabab nuzul. Bukan semua ayat mesti ada sebab. Banyak juga ayat yang turun tanpa sebab. Tetapi ada ayat-ayat yang penting, termasuk ayat ini. Ada disebut tentang kenapa Allah turunkan ayat ini. Saya bagi satu contoh, nak bagi tuan-tuan nampak apa itu asbabun nuzul. Tuan-tuan pernah mendengar dan pernah membaca, saya yakin, surah Abasa. Abasa wa tawalla. Tentu pernah baca, tentu pernah dengar. Kalau tak pernah baca, tentu pernah dengar, sebab dia termasuk dalam juz amma. Sebab apa? Mesti juga pernah dengar. Ayat ini sangat popular, cerita ini sangat popular. Abasa wa tawalla, surah ini atau ayat ini diturunkan disebabkan oleh sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Itu saya nak sebutnya sababun nuzul. Abdullah bin Ummi Maktum mari jumpa Nabi. Ketika itu Nabi ada tetamu daripada kalangan pembesar Quraisy. Bila Abdullah mari, Ibnu Ummi Maktum mari, Nabi berpaling, tak layan dia. Sebab nak fokus kepada tetamu yang penting ni. Nabi beralih, tak tengok dia, tak layan dia, tak raikan dia, tak sambut dia. Duk bercakap ni, duk fokus tetamu besar ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni. Nak bagi mereka masuk Islam, nak bagi mereka faham. Quran tegur sikap Nabi. Quran kata abasa wa tawalla, telah bermasam muka dan telah berpaling Muhammad ketika mana datang kepadanya orang buta. Ayat tu turun berkait dengan cerita Abdullah Ummi Maktum. Itu dia panggil sababun nuzul, asal turun ayat. Dapat? Sejak daripada peristiwa itu, bila Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi akan sambut dia. Marhaban, selamat datang, mari, layan dia. Nabi kata marhaban birrajul,
selamat datang lelaki, mari. Allazi atabani rabbi, selamat datang wahai lelaki, disebabkan oleh engkau telah menegur Tuhan aku. Nabi kata, kerana aku melakukan sesuatu kepada engkau, Allah menegur aku. Mari wahai lelaki yang besar. Saya bukan nak cerita surah tu, saya nak cerita apa maksud sababun nuzul. Jadi apa maksud sababun nuzul ayat ini? Kita nak kena kenal ayat ni, nak kena kenal surah ini. Barulah bila kita telusuri atau kita membaca ayat-ayat di dalamnya, kita boleh memahami latar cerita. Tak tahu asal usul, terjun pergi baca surah, dia agak susah kita nak faham konteks perbicaraan dia. Okey, sekali kita tengok sebab dia turun. Ayat ni tak panjang, 13 ayat. Mungkin satu ayat, satu kuliah. So 13, tu ada 13 bulan lah, setahun lah kita nak habis. Kan? Ini belum masuk ayat pertama, ini baru cerita sababun nuzul. Okey, tak apa. Yang penting kata Al-Imam Syafi'i, nak mengaji salah satu daripada syarat dia tuluz zaman. Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia kata nak mengaji ada 6 syarat. Satu daripadanya tulul waqt atau tuluz zaman. Dia mengambil masa yang lama. Dia tak ada istilah cepat dalam mengaji ni. Dia kena ambil masa yang panjang lah, baru kita akan dapat. Okey, surah ini dinamakan surah Al-Mumtahanah, bermaksud wanita yang diuji. Mumtahanah daripada perkataan imtihan. Imtihan ni bahasa Arab ni maksud exam lah, ujian, imtihan kan, ujian. Ataupun mihnah. Kita juga kadang-kadang dengar perkataan mihnah. Mihnah, imtihan apa semua tu daripada word bermaksud perkataan yang bermaksud ujian. Wanita yang diuji, mumtahanah. Apa sebab dinamakan dengan perempuan yang diuji? Kerana ada cerita tentang wanita dalam ayat ini. Wanita yang diuji, ada cerita wanita. Menarik. Nanti kita akan sampai tentang cerita itu. Okey. Cerita ini, kalau kita tengok dia punya sababun nuzul dia, boleh dikatakan ulama tafsir, mufassir bersepakat surah ini diturunkan kepada sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dan cerita ini disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari sebut riwayat ini dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari di bawah bab Al-Maghazi, bab perang. Jadi ulama tafsir bersepakat, majoriti kata surah Al-Mumtahanah turun kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah dia, cerita dia, sebab dia, isu dia, tentang dia. Jadi tuan-tuan, kita kena dengar apa cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Tindakan Hatib menyebabkan turun ayat ni. Jadi bila kita baca surah Al-Mumtahanah, main actor, watak yang paling penting Hatib. Sebab kisah dia surah ni turun.
Boleh kata kalau dia tak buat perangai, surah ni tak turunlah dalam bahasa yang kita nak fahamnya. Mari kita tengok. Kisah ini disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. An Urwah ibn Zubair wa ghairihi min ulama'ina qalu, daripada Urwah bin Zubair dan selainnya mereka berkata, ini cerita daripada Urwah bin Zubair, lamma ajma'a Rasulullah al-masir ila Makkah. Okey, tuan-tuan, surah Al-Mumtahanah dengan cerita Hatib, dia bertitik tolak daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nak faham surah ni, nak faham surah Mumtahanah, dia kena patah balik pada perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah tu apa dia? Satu tempat, nama dia Hudaibiyah. Tuan-tuan mesti tahu. Pasal apa tuan-tuan tahu? Pasal bila tuan-tuan pergi buat umrah, ada travel bawa pergi situ, terang tentang sejarah situ, lepas tu pakat apa-apa di situ. Pakat apa-apa di Hudaibiyah ni, lepas dengar mutawif cerita sejarah apa semua, tuan-tuan pun niat apa? Niat umrah. Kan di Hudaibiyah. Dia berkata saya pi, depa tak bawa pi Hudaibiyah, mungkin package murah. Ku package mahal dia bawa pi Hudaibiyah. Okey. Jadi bila berlaku Hudaibiyah? Hudaibiyah ni berlaku bila? Pada tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan kena ingat ni, semua fakta ni kena ingat. Tahun ke-6 Hijrah. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat bersiap untuk pergi masuk ke Mekah. Pasal apa mereka nak kena pergi Mekah? Pasal mereka kena perambat keluar. Mereka kena halau keluar. Nabi keluar pergi ke Madinah 6 tahun selepas itu. 6 tahun lepas tu tuan-tuan, Nabi bersiap untuk pergi buat umrah. Bila sampai di Hudaibiyah, Nabi tak dapat masuk. Orang kafir tak bagi masuk. Ni saya ringkaskan cerita lah. Benda ni kita nak cerita untuk nak bagi faham. Okey, tak bagi masuk. Tahun ni tak boleh masuk. Tahun ni tak boleh pergi umrah. Jadi bincang punya bincang. Mereka setuju. Nabi dan Quraisy Mekah, kafir Mekah, musyrikin Mekah setuju buat perjanjian sulh, perjanjian damai, gencatan senjata di antara pihak mana? Pihak Madinah di bawah pimpinan Nabi dengan pihak Mekah pimpinan Abu Sufyan. Okey, dapat? Perjanjian itulah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah. Dia panggil road map. Dia punya peta dia tu, daripada titik tolak perjanjian Hudaibiyah inilah yang akhirnya membawa kepada peristiwa Fathul Makkah. Dia punya rentetan tu yang Nabi masuk, tawan, ambil kota Mekah tu bermula daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey, tuan-tuan, takat tu ingat lagi. Ni kelas sirah malam ni. Kelas sirah. Kelas sirah ni seronok. Kalau kena gaya seronok. Okey. Di antara term perjanjian tu, apa yang mereka kena dalam perjanjian tu, pihak Islam dengan pihak kafir? Pertama, mereka setuju
Mereka setuju untuk melakukan gencatan senjata. Maknanya tidak ada perperangan, tidak ada perbalahan dan tolong-menolong yang melibatkan senjata ni selama 10 tahun. Tak boleh kacau, tak boleh perang 10 tahun. Perjanjian Hudaibiyah ni 10 tahun, tak boleh kacau, tak boleh perang. Kalau ada mana-mana geng, contohnya geng Mekah pergi perang dengan geng Madinah, kerajaan Nabi dengan kerajaan Mekah tak boleh tolong. Biar pergi kat mereka. Kita jangan duk berperang, jangan duk kacau, jangan duk siapa-siapa pun duk pergi duk cuek siapa-siapa. Tak boleh. Kena duk elok-elok 10 tahun. Nabi pun nak mai buat umrah mai tahun depan. Kita bagi. Okey. Banyaklah dalam tu. Antara isi kandungan dia yang ada kaitan dengan surah ni, mana-mana yang sahabat tak setuju mana-mana orang Makkah dalam tempoh itu, dalam perjanjian itu sebut, mana-mana orang Mekah yang lari mari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Tak boleh simpan dan tak boleh bagi perlindungan. Kena apa? Dia sebut apa bahasanya? Ekstradisi. Dalam bahasa diplomatik, dia kena hantar balik. Tapi mana-mana orang Madinah yang pergi ke Mekah, tak payah hantar balik. Kalau geng mereka lari mai kat Nabi, Nabi kena pergi bagi balik. Kalau geng mereka lari mai kat Nabi, bukan makna geng Nabi pergi kat mereka, geng mereka mai dekat Nabi, kena hantar. Tak boleh taruh, tak boleh simpan. Tuan-tuan, celah tu dalam duk tulis tu, adalah seorang sahabat yang kena seksa di sana, lari mai dekat Nabi, tengah duk tulis tu, kena seksa, dia terlepas. Orang Mekah kata kena hantar balik. Nabi kata tak boleh lah, pasal Nabi pun kesian dekat dia. Tak apalah, pasal duk tulis tak sign lagi, makna tak putus lagi, tak metrai lagi. Tak boleh. Tadi kata hantar balik, hantar balik. Tuan-tuan, Nabi hantar balik. Tapi kalau pok kita pergi ke depa, depa tak payah hantar balik. Tuan-tuan, dalam celah tu, ni yang nama mumtahanah ni, dalam celah tu ada wanita yang beriman di Mekah, lari mai ke Madinah. Kalau ikut perjanjian nak kena buat apa? Hantar balik pergi kat laki dia lah. Hantar balik pergi kat laki dia, pasal dia orang Mekah kena hantar balik. Tapi surah ini kata tak payah hantar. Yang hantar lelaki. Kalau laki lari mai, hantar. Tapi kalau perempuan yang lari mai, ambil, pertahan, jaga, lindung, jangan hantar. Tapi sebelum nak lindung, hampa kena mumtahanah. Hampa kena test dia guru dia ni. Mai ni pasal apa? Panggil dia, interrogate. Hang mai pasal apa? Mai pasal beriman ke? Mai pasal nak lari daripada apa? Hutang alung ke apa ke? Test dia. Kalau dia lari kerana nak selamatkan akidah, ambil, simpan, pertahan. Tapi kalau lain daripada tu, hantar balik. Al-Mumtahanah merujuk kepada wanita Mekah yang beriman, lari ke Madinah, jangan hantar tapi uji, tengok dia beriman ataupun tidak. Itu penamaan Mumtahanah. Dapat? Pasal itu saya kena cerita Hudaibiyah. Sekali tuan-tuan kata lari, main mana pula hantar balik apa? Lari apa, hantar apa? Lari, hantar, tak hantar ni berkait dengan sulh Hudaibiyah. Tambah lah duk hangat hantar balik ni. Tak ada kaitan dengan hak tu.
Ini kita cerita Hudaybiyah. Bukan kita cerita hak yang duk Jadilah ni. Okey. Selesai ha? Faham Mumtahanah tu siapa dia? Perempuan mana? Bukan bini kita. Mumtahanah wanita Makkah yang beriman lari ke Madinah. Sebelum nak pertahan, sebelum nak lindung, kena uji depa. Okey. Dalam duk berjanji ni, dalam duk ada perdamaian ni, perjanjian ni, orang Mekah telah langgar. Yang ni dia panggil apa? Cari pasal. Dia telah jadi suatu peluang keemasan, fursah zahabiyah Arab panggil. Peluang keemasan untuk apa? Untuk serang. Tapi bukan Nabi yang start. Pasal itu dalam Quran, Nabi, dalam hadis Nabi kata apa? Ini sikap orang beriman, tuan-tuan kena pegang ni. La tatamannu liqa'a adu. La tatamannu. Jangan hampa duk bercita-cita untuk berdepan dengan musuh. Faham tak? Jangan duk ada niat nak duk pergi cari pasal. Nabi tak ajak kita panggil lagu tu. La tatamannu liqa'a adu. Jangan ada dalam hati, jangan duk pergi cari, jangan duk kata hampa jadi mula. Akan tetapi fa idza laqitumuh, nak pi duk sembok sebu celapak tak ketahuan hala, jangan. Tapi kalau kamu bertembung dan mereka mari, fasbutu, hampa jangan duk tuang pula. Masalahnya hak jenis sembang derah ni. Sembang segala kerih, tengkolok, segala apa, tebang, segala semua kebal, semua keluar mai lah. Kan? Pasal apa? Pasal di belakang tabir. Macam orang kita sembang kan. Hang turun mai, hang tak turun aku naik. Kawan tu pula, hang naik. Hang tak naik aku turun. Sejam tak ada siapa naik, tak ada siapa turun. Habis episod pertama, sambung episod kedua. Orang Melayu ni sembang saja derah. Tengkak cukup hebat, naik orang-orang hijau ni. Kecil aku nampak ni, kecil aku nampak ni. Halus duk nampak. Duk ketam gitu. Nah, tidak pun pasal apa? Bukan dia takut, dia sabar. Kau tak pikir. Kan? Tak dia. Yang sembang derah ni selalunya penakut. Macam lah hak nak menikah tu, sembang hak yang habaq, aku tak kira nak menikah, dia tak menikah. Pengalaman kita yang menikah ni yang sengah. Pang, sedap. Dia bawa ya, pergi makan kenduri. Jadi tuan-tuan, kita nak pergi duk cari pasal tak. Tapi kalau dia mai, dia bertemu lah. Fasbutu, Nabi kata, fasbutu, tetap. Pasal itu Islam tak pernah pergi duk cari pasal. Langkih ni berlaku peperangan, pertembungan di antara satu puak yang bersekutu, bukan Mekah tapi geng dia. Macam kita ada blok komunis dengan blok apa ni, blok Rusia dengan blok Amerika kan. Jadi ada satu puak ni pergi bertembung dengan puak yang belah Nabi. Bukan Nabi tapi yang mari bersekutu dengan Nabi, pakatan belah Nabi ni kan. Macam perang dunia kan, ada pakatan berikat dengan pakatan ni. Nabi tak tolong hak yang belah dia tu, pasal tak boleh tolong. Hampa cari pasal, hampa selesai sendiri. Musyrikin pi masuk campur, pi tolong hak yang belah dia. Artinya dia dah langgar agreement lah. Patut kita biar mereka selesai, kita jangan masuk campur. Kita dah janji tadi, kami tak tolong, hampa pun jangan tolong. Tapi dalam kes ni hampa tolong. Hampa tolong, artinya hampa langgar. Bila langgar, tak ada lagi perjanjian. Okey.
Tak masuk lagi cerita Hatib ni. Tuan-tuan nampak tak? Artinya musyrikin Makkah telah langgar perjanjian Hudaibiyah. Bila langgar, ini memberi peluang kepada Nabi untuk mengambil tindakan. Kita tak boleh salahkan Nabi, tak boleh blame Nabi, tak boleh kata Nabi ni pergi cari pasal, Nabi ni saja. Tak, mereka yang buat onar. Pasal itu Quran, orang duk kata Islam ganah, Islam disebarkan oleh pedang, ataupun dia sebut, orang putih katalah, Islam agama yang ajak orang bunuh orang dengan nama holy war. Bukan holy water, holy war, perang yang suci. Artinya apa? Jihad tu nak ajak orang Islam supaya sembelih orang. Lepas tu namakan itu sebagai amalan salih. Nampak? Dah, kita nak tengok Quran bila dia cerita perang, dia kata apa? Tuan-tuan bisa dengar tak ayat perang? Kan tuan-tuan kira nak perang ya? Kami ni kira nak perang ya ni. Duk tunggu semboyan ni. Jangan. Yang cakap berapi-rapi itu pun belum tentu dia turun. Kan? Jaga-jaga tuan-tuan. Tidak ada amaran, terus tangkap. So tuan-tuan beringat, kita duk baca tafsir ni. Sekali tuan-tuan dengar ayat ni bukan main ayat perang ni. Ni semua ayat perang ni. Ayat ni mumtahanah ni ayat perang. Sekali tuan-tuan keluar sintin kain pelekak tu, sintin tangan tu, tak sabar. Kita nak tengok ayat perang. Kalau kita baca dalam Quran sebut udhina lilladzina amanu, diizinkan untuk kamu berperang. Udhina lilladzina yuqatilu, diizinkan untuk kamu berperang. Zulimu, Quran kata, apabila kamu dizalimi, apabila kamu diperangi, kamu dianiaya. Tuan-tuan, orang mai bunuh kita, orang mai perang dengan kita, mai katuk kepala kita, kita nak kata apa? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Takkan kita nak, kita bertahan, difa'. Quran kata. Pasal itu dalam Islam yang memulakan peperangan musyrikin. Bukan tak duk perang tak tahu hala. Dan Nabi pun bila dia tulis surat, dia tak kata esok hangpa tunggu kami nak turun perang. Dah. Aslim taslam. Pemasuk Islam pas selamat. Perang ni last. Kalau tak ada jalan terpaksa. Bukan kami nak bunuh hangpa sangat, tapi kami nak pastikan Islam tu sampai. Hampa tak bagi, hampa kena lah. Bahasanya macam tu. Okey, balik cerita. Nabi telah mengumpulkan kekuatan, pasukan untuk keluar. Masa Hudaibiyah tu nak pergi buat umrah, tapi kali ni keluar memang nak perang lah. So persiapan, preparation ni, panggil sahabat-sahabat, suruh cek bekalan apa semua ni, suruh bersiap. Okey, artinya semboyan telah dinyalakan. Memang Nabi nak pergi perang. Kali ni Nabi pi membujur lalu melintang patah. Hari tu kita pi, mereka tak bagi masuk, kita patah balik. Kali ni antara dua, mati ataupun kita masuk. Dalam duk bersiap nak perang ni. Dan tuan-tuan, dalam sejarah dunia ni tak ada lah lagi orang duk pergi cerita, oi, hampa jaga kami nak pergi perang. Tak ada. Dan tak pernah dalam mana-mana dunia ni negara pergi duk cerita, kami ni semua duk bersiap ni, senjata dah banyak ni, kapal terbang dah banyak ni, kuda dah banyak ni, hampa beringat. Tak ada. Yang ni semua rahsia ketenteraan. Tuan-tuan ingat tak Saddam Hussein?
Saddam Hussein masa Amerika serang Iraq. Dia kata apa? Saddam Hussein ni dia memang kaki perang lah. Saddam Hussein kata, mari serang. Sampai kiamat pun takkan habis peluru kami. Tu dia. Amerika nak serang ni. Dia kata mai serang. Peluru takkan habis sampai kiamat. Bahasa dia lebih kurang begitu lah. Nak habaq kata senjata dia banyak. Betul lah bahasa perang. Takkanlah dia nak habaq, janganlah duk serang. Kami ada kereta kebal ni pun, kereta kebal 10 boleh jalan, yang 12 lagi tembok bukan pi ke depan, pi ke belakang. Takkan nak cerita lagu tu punya mangku. Mesti kita habaq kata kita hebat. Pasal tu Quran bila dia sebut bersiap perang ni nak kena bagi apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khil. Quran kata hendaklah kamu bersiap. Wa'iddu lahum mastata'tum, dengan apa sahaja kemampuan yang kamu ada, sama ada daripada kuda ataupun daripada senjata, dengan maksud apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, supaya persiapan kamu itu menakutkan musuh kamu dan musuh Allah. Pasal itu tuan-tuan, salah satu benda yang sensitif apa dia? Dalam dunia ketenteraan, benda yang sensitif, ujian senjata. Dia bukan perang. Dia duk tak duk dia pitih peluru dia. Duk tak duk dia pitih kereta kebal dia. Ini bukan test drive. Ini test power. Nak habaq kata hebatlah, kan? Okey. Dalam duk rahsia ni, dalam duk prepare ni, nak pergi buat serangan ni, Hatib bin Abi Balta'ah ni telah tulis surat. Tulis surat, bagi tahu dalam surat ni tu, wahai orang musyrikin Mekah, hampa bersiaplah elok-elok. Hampa perkemahlah elok-elok, kerana Muhammad sedang bersiap untuk pergi serang hampa. Tu dia punya isi surat tu. Dia ni siapa dia? Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Dia sahabat. Dia orang Islam. Dia bukan munafik, dia Islam. Dia tulis surat. Dia kata pada pemandangan aku, baik hampa prepare, baik hampa bersedia, Muhammad duk siap nak pergi serang hampa. Tuan-tuan, ini bukan rahsia resipi bengkang kayu, bengkang ubi. Ini bukan rahsia resipi bubuk suara, buh apa tak buh apa. Ni nak habaq kata Muhammad nak pergi serang. Pergi bocok rahsia kerajaan, rahsia negara. Dan hukum orang yang bocok rahsia negara ni, pergi cerita rahsia kerajaan ni, bunuh lah. Bunuh. Pasal itu Umar kata apa? Da'u adrib unuqah. Mai kepala ni aku nak pancung buang munafik ni. Umar nak bunuh pasal orang ni dia dah bocok, dia khianat. Dia pecah khianat. Dia telah apa? Dia telah, orang kata, mengkhianati taat setia kepada negara. Dia panggil satu perempuan. Dia panggil satu perempuan daripada Mekah, bawa surat ni keluar Madinah, pergi bagi dekat pemimpin Mekah. Dan surat ni sulit, mesti sampai ni tuan-tuan, dia punya tindakan ni pecah rahsia kepada musuh Allah, musuh Nabi, musuh Islam, musuh negara. Dia pergi pakat dengan puak tu. Tak ada kesalahan yang lebih besar daripada tindakan dia. Dia tak pergi hantar. Sekali orang perasan,
Dia bagi kat perempuan ni, dia kata hang pi. Hang bawa surat ni, hang pi bagi. Dalam surat tu memang daripada dia, min Hatib bin Abi Balta'ah, ada tanda tangan dia, tauqi', ada signature. Tauqi', signature. Memang surat dia. Tapi yang kita duk cakap ni soal Nabi. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru min as-sama' bima sana'a Hatib fa ba'atha Ali wa Zubair. Malaikat Jibril turun dengan perintah Allah, akhbara, habaq dekat Nabi, bima sana'a Hatib, cerita apa yang Hatib buat. Cerita, bocor. Kita nak ada, kita tuan-tuan tak ada. Kalau orang bocor pakai pi. Tak ada lah Jibril naik mai habaq kat Tun Mahathir ni sekian-sekian ni duk pi jual rahsia negara, tak ada lah. Tak ada. Tapi Nabi oleh kerana dia Rasul, mukjizat, Jibril berhubung dengan dia, arahan Allah. Dapat saja maklumat daripada Jibril. Nabi panggil Ali dengan Zubair ibn al-Awwam. Ada riwayat kata ada 3-4 orang lagi. Tapi dalam Sahih Bukhari ni Ali dengan Zubair. Panggil mai. Nabi kata, Nabi kata, pergi ligan wanita ni di Raudatul Khakh, di suatu tempat nama Khakh. Pi cepat. Nabi kata hampa naik kuda, pi cepat. Hampa tangkap perempuan ni, dah hampa rampas surat Hatib. Jangan bagi dia sampai ke Mekah. Dua-dua sahabat ni dapat saja berita daripada Nabi, naik kuda, pecut ligan perempuan ni. Sampailah di Raudatul Khakh tu, perempuan duduk ada di situ, depa tahan. Depa tahan. Apa yang berlaku? Adrika imra'atan qad kataba ma'aha Hatib bin Abi Balta'ah bi kitabin ila Quraisy yuhadhdhiruhu ma qad ajma'na lahu min amrihim. Fa kharaja hatta adrikaha bil khalif Bani Abi Ham fastandalaha faltamasahu fi rahliha falam yajida fihi syai'a. Dia pegang perempuan ni, dia selongkak habis barang-barang dia apa semua ni barang-barang dia apa semua ni, tak jumpa surat tu. Dia lah takkanlah dia cerdik nak pergi duduk buh surat tu tempat-tempat ni, surat rahsia. Dengan dia sekali mungkin mati. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita-cerita macam ni, bukanlah saya suruh tengok, tapi nak feel cerita-cerita macam ni, kebanyakan kita ni pasal cerita-cerita kita, drama-drama kita tak ada. Dia panggil semangat patriotisme ni. Bila kita tengok cerita Merdeka, tak rasa. Tuan-tuan tengok cerita Korea. Bukan Korea yang cinta-cinta ni. Korea ni, dia duk perang kan, Korea Utara dan Korea Selatan ni. Dia punya wakil, mata-mata dia pi. Dan dia tak akan bocor walaupun dibunuh. Dan bila saja kata nampak macam nak bocor ya, dia akan bunuh diri. Lebih baik mati daripada bocor rahsia negara. Ini semangat patriotisme yang tinggi ni, Korea Utara dan Korea Selatan ni. Kan? Kita pun ingat nak kena ajak lagu tu. Kan? Okey. So, cari tak jumpa. Tanya, mana surat? Surat apa? Mana surat? Surat apa? Kita bagi laluan dulu. Azan. Saya kita sambung sikit kesudahan hadis ni. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan. Bismillah. Bila mereka tanya dekat wanita ni yang bawa surat Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia kata tak ada.
Tapi tak mungkin, tak ada. Pasal benda ni Nabi yang abang. Tuan-tuan tengok apa kata-kata Sayyidina Ali. Kata-kata satu orang manusia yang faham makna Nabi, faham perkataan Nabi. Dia kata apa? Bila perempuan tu kata tak ada surat, hampa cari pun tak ada. Surat apa? Apa kata Sayyidina Ali? Faqala laha Ali. Berkatalah Ali kepada perempuan tu, inni ahlifu billahi ma kadzaba Rasulullah wala kudzibna wala tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannak. Aku bersumpah dengan nama Tuhan, tak mungkin Nabi berbohong dan tak mungkin Nabi mendusta ataupun Nabi buat satu benda reka dan tipu kami. Mesti ada. Kata Ali, tak mungkin Nabi berbohong. Kalau Nabi kata ada, mesti ada. Ali bagi dua pilihan. Ali kata, soal ada tak ada, tetap ada. Pasal mulut Nabi. Nabi yang abang. Kita mau pergi sampai tera tu. Pasal itu beriman kepada Nabi. Beriman dengan apa yang dia kata. Apa yang dia abang. Tuan-tuan. Kata Ali, la tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannak. Aku bagi hang dua pilihan. Sama ada hang serah mai surat tu ataupun aku telanjang hang bogeh. Ali bagi amaran. Ali kata sama ada hang bagi dengan rela atau aku akan selak baju hang. Aku selongkak londeh. Ni tak pi londeh lagi, aku baru selongkak barang. Kau akan londeh. Mesti ada surat tu. Perempuan ni bila dengar Sayyidina Ali kata sampai tera tu, dia ra'at al-jidd. Dalam hadis kata dia tengok, Ali ni bukan main-main. Ali sebut ni bukan main-main. Memang tak main-main. Pasal Nabi kata, pi ambil surat tu ada kat dia. Surat tu ada kat dia. Nabi yang habang. Ali kata mesti ada. Ini sahabat. Depa tak ada dalam kepala depa barangkali Nabi silap maklumat kot. Barangkali Nabi salah faham kot. Barangkali mungkin orang lain, mungkin surat. Dah. Nabi kata ada. Dia tengok Sayyidina Ali nak londeh, gempak tu bukan gempak kelin tu, gempak sungguh. Dia suar mai. Ada sungguh Nabi. Kan? Perkataan Nabi. Fastakhrajatil kitab minha. Dia sembunyi macam dalam kain tudung dia tu, dia bawa keluar. Bacalah surat tu, memang hati tulis macam kita kata tadi ya. Fada'a Rasulullah Hatiban faqal. Tuan-tuan, ini rahmah. Inilah tanda satu orang manusia yang Allah hantar. Dia tak dikuasai oleh emosi. Kita kena tiru Nabi. Kita kena contohi Nabi. Sebagai seorang pemimpin, dia tak bertindak di atas emosi. Bukan dia tak marah, dia marah. Dia ambil tindakan. Kalau tidak, kalau Jibril habaq ni tulis surat, tak apalah, kalau kita nak menang, menanglah. Tak, dia ambil tindakan, dia suruh. Dan dia panggil hati. Tetapi dia tak membabi buta. Pasal itu kadang-kadang pemimpin, tindakan dia orang tak boleh faham. Pasal dia buat di atas maslahat. Saya bagi contoh. Tuan-tuan baca kisah Ali bin Abi Talib. Ali
Sampai terjadinya perang di antara sahabat. Kalau tuan-tuan duduk di situasi Ali, tuan-tuan nak buat apa? Okey. Apabila terbunuhnya Osman, ni saya nak habaq seorang pemimpin ni, pemimpin. Kut tuan-tuan nanti nak jadi pemimpin, tak tahu. Apabila terbunuhnya Osman. Osman ni, siapa yang bunuh? Khawarij. Apabila Osman dibunuh, Ali naik ganti. Apa tuntutan dan desakan yang Ali kena masa tu? Ramai sahabat pressure, desak Ali ambil tindakan pada pembunuh Osman. Naik Ali, tangkap, bunuh balas, qisas. Ui tuan-tuan, Osman dibunuhlah rumah dia, dibunuh dengan isteri. Sampai tu isteri dia putus tangan ni, cari. Tuan-tuan, Osman dibunuh. Ali bila naik, tangkap. Ali tak tangkap. Ali tak tangkap. Macam mana nak tangkap? Siapa bunuh? Tuan-tuan tahu tak berapa orang yang mengaku bunuh Sayyidina Ali? Yang mengaku bunuh Sayyidina Ali, semua ni berapa hati orang ni, kami bunuh, kami. Ali nak tangkap siapa? Tuan-tuan faham tak keadaan Sayyidina Ali? Ketika ini Muawiyah dia marah lah. Pasal apa dia marah? Pasal dia ada hubungan dengan Sayyidina Osman. Dia nak bela Osman. Dia dah nampak Ali macam tak mau ambil tindakan. Ali bukan tak mau ambil tindakan. Ali baru naik, dia nak bagi reda keadaan. Dia tak boleh ambil tak ketahuan hala. Depa ni bukan seorang dua. Depa ni satu geng. Silap hari bulan jadi lagi ceramuk. Ali nak ambil tindakan, tapi Ali tunggu keadaan tenang, baru dia boleh ambil tindakan. Dia pun baru naik. Pok ni tak ada duk pressure, tangkap. Yang pok tu kata tangkap mah, tangkap. Silap hari bulan tangkap, bertemu. Pemimpin dia kena fikir semua ni. Muawiyah duk nampak macam tak ambil tindakan, lambat. Celah tu cucuk mai pula munafik, bertembung Muawiyah dengan Ali di atas salah faham, berlakunya peperangan Siffin. Di atas orang nampak Ali tu tak mau ambil tindakan. Bila Ali tak mau ambil tindakan, apa yang berita yang tersebar? Bila nampak Ali tak mau, fitnah sahabat, fitnah, maknanya benda buruk. Keluar mai cerita Ali bersekongkol dengan pok tu untuk bunuh Osman, nak ambil jawatan. Ni semua cerita jahat ni duk cucuk mai cucuk pi, nak bagi hangat ni, nak bagi jadi tak ketahuan hala. Bila duk nampak tak ketahuan hala, depa nanti masuk, jadilah perang. Macam tu juga Aisyah dengan Ali. Aisyah dengan Ali dengan Muawiyah perang Siffin. Aisyah dengan Ali perang Jamal. Tuan-tuan ni sama-sama adik kaum Ali dengan Aisyah boleh faham ke depa perang? Boleh faham ke? Ini semua fitnah. Ali bukan tak mau ambil tindakan, Ali nak ambil. Tapi keadaan masa tu, masa saya nak ceritanya keadaan pemimpin ni dia fikir panjang, ada tindakan. Tapi kenalah, janganlah duk senggak, duk buat loi, ceroi, tak mau juga. Kena ambil tindakan lah. Kena tegak. Kena firm pemimpin. Kan? Tapi kita sebagai rakyat macam ni, depa bagi kepercayaan pada Ali. Tapi jadi juga perang lah. Pasal itu Nabi kata terbunuhnya Osman akan membuka pintu fitnah. Pembunuhan sesama orang Islam bermula daripada pembunuhan Osman. Lepas tu perang tak habis sampai kelar. Start perang sama-sama kita ni masa Osman terbunuh. Okey. Balik mai cerita kita. Jadi Nabi ni, yang lain semua ni duk hangat ni. Ni duk kira Umar lagi lah. Umar. Ya Hatib. Tuan-tuan. Ya Hatib. Ma hamalaka ala hada? Panggil mah. Apa pasal pi buat macam ni? Ada alasan tak? Cuba tengok bercerita.
Alasan, ada alasan. Tuan-tuan nak dengar alasan? Bukti depan mata. Surat memang surat dia tulis. Tuan-tuan nak tanya apa lagi? Bukti depan mata. Cuma masa tu tak boleh viral lah. Kalau viral pasal mampu hati. Nabi panggil, "Ma hamalaka hadha?" Pasal apa? Cuba cerita. Kalau betul, okeylah. Alasan apa boleh terima ni? Apa alasan nak justify, orang putih kata, untuk nak menghalalkan tindakan dia tu? Apa dia alasan boleh terima? Tapi tuan-tuan tengok, dia jawab, Nabi okey. Ya Rasulullah, amma wallahi inni la mu'min billah. Bahasa dia cantik. Dia kata, wahai Rasulullah, aku orang yang beriman. Aku beriman. Maksudnya dia buat tu bukan kerana dia kufur lah, bukan kerana dia munafik. Orang tuduh dia munafik, hanya munafik saja buat kerja kotor macam ni. Dia kata, wallahi, aku ni beriman. Dah kalau orang beriman yang hampir bocok ni pasal apa? Bocok ni pula kat kafir yang lawan kita. Dia kata apa? Dia kata, ma ghayyartu wala badaltu. Aku bukanlah munafik dan aku taklah kafir. Tapi walakin, ni tuan-tuan. Iman tera mana pun kawan tu rebahlah dengan anak bini. Cinta pada keluarga ni kita tak boleh bayang. Dia kata, ya Rasulullah, hampa akan serang Mekah. Kita akan serang Mekah. Dan aku kata ke Hatib, kuntu imra'an laisa li fil qaum. Hampa tahu kan, aku ni bukan orang Quraisy. Dia bukan orang Quraisy. Apa maksud dia? Dia tak ada adik-beradik di Mekah. Dia kata, bila hampa serang Mekah dan aku masa mai ke Madinah, tak bawa anak bini aku, tak bawa harta benda aku. Jadi aku duk fikirlah, kalaulah aku buat jasa, kalaulah aku buat jasa bagi dekat musyrikin Mekah, aku habaq dekat depa terhutang budi, depa bolehlah tolong bela dan bela anak bini aku. Dapat tak alasan dia? Dia kata, kalau hampa serang yang lain ni muhajirin yang main Mekah ni, semua ada adik-beradik, semua ada orang tolong bela, tolong jaga, tolong pertahan. Anak bini aku siapa nak jaga? Jadi aku buatlah tindakan ni supaya orang musyrikin terhutang budi, depa rasa aku ada jasa, bocok benda ni dekat depa, depa boleh bersiap, depa nanti balas dengan cara bela dan jaga anak bini aku. Maksud dia duk fikir apa? Anak bini dia. Tuan-tuan tengok, Nabi dalam dia duk cerita ni, dalam dia duk abang dia punya pasal tu, duk fikir anak bini dia tak ada siapa jaga. Umar kata, ya Rasulullah, duk dengar apa ni? Da'ni fala adrib unuqah fa inna rajul qad nafaqa. Dengar apa dengar ni? Buk mai kawan ni, adrib unuqah qad nafaqa. Laki-laki ni munafiq. Munafik ni jawapan dia pedang ni. Bila Nabi dengar Umar kata lagu tu, Nabi tegur. Tuan-tuan, ini satu benda yang kita kena ingat sampai bila-bila. Nabi kata, wa ma yudrika ya Umar. Hang tahu apa Umar? Nabi masuk belah hati. Nabi pertahan hati. Marah Umar. Wa ma yudrika ya Umar. Apa yang hang tahu? Bila Umar kata, mari aku nak pancung dia ni munafik, Nabi kata, hang tahu apa?
la'alla Allah qad ittala'a ala ashabi badrin yawma badrin i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi kata, hang tahu apa Umar, Hatib ni, Hatib yang hang kata munafik ni adalah orang yang terlibat dengan perang Badar. Pasal itu nama dia Hatib bin Abi Balta'a Al-Badri. Al-Badri, dia ada gelaran Al-Badri, orang yang terlibat perang Badar. Dan tuan-tuan tahu tak apakah keistimewaan orang yang pergi perang Badar? Nabi bagi tahu sampai lepas Umar dengar perkataan Nabi, Umar menangis. Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menangis. Umar kata, Allah dan Rasul lebih tahu. Umar tak tahu. Allah telah kata pada semua yang pergi perang Badar, mana-mana sahabat yang pergi terlibat dalam perang Badar, Allah kata apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lepas daripada hari ini hampa buat apa pun aku ampun. Apa sahaja yang orang Badar buat, dosa apa pun yang depa buat, kesalahan apa pun yang depa buat, qad ghafartu lakum. Allah kata dia ampun. Maksudnya hati tak cakap bohong. Pasal apa tuan-tuan besar Badar ni? Pasal apa hebatnya Badar ni sampai buat apa pun tak ada kena apa? Tuan-tuan tahu Badar ni apa? Badar ni tahu apa dia? Badar ni saya ringkas ni. Pasal kita nak jimat masa, nak ringkas ni. Badar ni tahu apa? Saat ni bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak boleh appreciate, tak boleh hargai orang Badar. Pasal tak tahu Badar tu apa? Badar ni orang Mekah muhajirin yang Islam mari ke Madinah, masuk geng dengan Ansar orang Madinah. Orang Mekah muhajirin Islam mari duduk di Madinah, pakat dengan orang Ansar penduduk tempatan Madinah, pergi perang dengan orang Mekah. Dalam bahasa mudah, kita pi pakat dengan orang luar asing, pi tetak pak kita ke diri. Tuan-tuan boleh bayang, kawan kita mai kat kita, oi jom, mai kita pi tetak. Siapa dia? Pak hang, jom. Aku pun lama dah nak tetak pak aku. Alang-alang hang ajak nak tetak, mai kita tetak. Kita tak boleh bayang. Orang Badar sanggup berpakat, bekerja sama di atas dasar iman, berperang dengan keluarga mereka sendiri. Pasal itu dalam surah ini Allah kata, keluarga, anak, isteri tidak ada makna di sisi Allah jika tak beriman. Ni ayat kita nak masuk ni. Tak masuk lagi. Baru sabab nuzul pun baru kita tahu. Lepas ni bila baca, tuan-tuan mudah faham. Pasal tahu cerita. Badar ni tuan-tuan tahu dalam sejarah baca Badar, bila sahabat angkat nak tetak pak, angkat nak tetak abang, angkat nak tetak saudara. Pasal apa? Pasal mereka orang Mekah. Yang main lawan tu pun orang Mekah. Tetak sama-sama mereka. Ada yang bunuh, disebut dalam sejarah, ada yang bunuh pak, ada yang bunuh abang. Tu tolong orang luar pergi tetak pak. Pasal apa? Pasal pak tak beriman, tak ada nilai di sisi kami. Hatib salah seorang lah. Pasal itu Nabi kata, mudah-mudahan betul lah. Nabi tak kata apa, tak ambil tindakan, Hatib selamat lah. Tetapi Allah turun ayat yang pertama cerita ke Hatib. Allah kata apa kat Hatib? Jadi bila tuan-tuan baca ayat pertama, tuan-tuan terus teringat Hatib. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam arti kata wahai Hatib, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Allah kata, wahai orang beriman, janganlah engkau mengambil musuh aku dan musuh kamu, aulia.
Allah tegaskan ni, Allah tegaskan kepada Hatib dan semua kita, jangan kamu mengangkat dan mengambil musuh Allah dan musuh kamu, aulia, sebagai penolong kamu. Hatib tadi hang nak ambil depa sebagai penolong, hang tahu kata depa musuh Allah. Jangan ambil musuh Allah sebagai pemimpin, penolong dan juga pakatan kamu. Allah kata la tattakhidu, tindakan hang salah, tindakan hang tak betul, hang berpakat dengan musuh Allah untuk merosakkan Nabi. Kemudian Allah kata apa? Tulquna ilaihim bil mawaddah, hang boleh pula duk pi buat baik dengan depa, boleh pula duk berkasih sayang dengan depa, boleh pula duk pi bocor rahsia kat depa. Hang tahu tak depa ni siapa? Quran kata depa ni lah orang yang telah kafir kepada Allah dan Rasul, yang telah halau. Ni orang yang hang nak buat baik ni, depa ni lah yang halau Nabi dan hang keluar. Depa ni yang perambat hampa keluar, yang serang hampa, yang musuh hampa, yang lawan hampa. Hampa nak pergi buat baik dengan depa. Allah tegur Hatib. Walaupun ayat ini ataupun sebab ini turun kepada Hatib, tetapi Quran al-ibratu bi umumil lafdhin la bi khususis sabab. Quran walaupun kita tahu cerita ni cerita Hatib, tapi semua yang ada kena. Kita rasa kata dia boleh tolong kita, macam Hatib rasa dia boleh tolong Hatib, dia rasa boleh pertahan Hatib, dia rasa dia boleh dapat orang kata apa, pertolongan, pembelaan, dia boleh berpakat bekerjasama dengan depa. Allah kata jangan Hatib, mereka ini kafir, mereka ini yang memusuhi engkau. Dan kita akan tengok bagaimana Allah menyusun hubungan kita dengan orang kafir dalam ayat ini. Itulah cerita turunnya surah Al-Mumtahanah berkait dengan tindakan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.